الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Kita selawat Anwar pagi ni nah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang amat-amat saya kasihi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam rindu. Alhamdulillah, sehari lagi kita bersua wajah di dalam ruangan yang tertutup, terbuka di sisi Allah. Luas sangat. Di sisi Allah ruangan kita ni luas, Allah buka. Mudah-mudahan ada kelapangan buat kita di sana nanti. Di alam barzah nanti ada kelapangan untuk kita berhenti seketika daripada terus berada dalam azab. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam melalui kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita baru lepas membaca hadis yang terdahulu iaitu tentang kepayahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang berada di medan perang. Hadis yang terakhir kita baca pada minggu yang lalu di mana sahabat menceritakan mereka punya nak tegak keislaman, berperang di jalan Allah, bersusah payah sehingga kan makan pucuk-pucuk kayu, makan ranting-ranting kurma sehingga luka rahang-rahang mereka. Dan apabila mereka buang najis mereka seolah-olah najis kambing. Sebab tak cukup bekalan air untuk mencernakan makanan yang masuk. Dan begitu juga pada musim sejuk, hanya ada sehelai sahaja selimut yang kecil. Lalu dibahagikan share ramai share ramai-ramai antara Sa'ad ibn Abi Waqqas. Macam itulah keadaan mereka yang begitu mengharungi kesusahan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu tertegak dengan susah payah. Yang kita perolehi hari ini adalah satu kesenangan, satu kemudahan. Bila susah sikit, kita dah nak bising. Bila payah sikit, kita dah nak memungut. Walhal kita dapat Islam dah begitu senang. Yang dapat kat kita masalah dah selesai. Tak ada lagi masalah yang belum selesai. Masalah yang dah selesai, baru dapat kat kita. Kalau kita tak boleh selesai, kita ada tempat rujukan para ulama' untuk kita rujuk. Kita ada kitab untuk kita buka, kita baca. Sedangkan para sahabat dahulu bersusah payah
kena berijtihad untuk mencari hukum. Hukum ni macam mana? Hukum ni macam mana? Maka terjadilah hukum rukhsah demi rukhsah di dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Sehingga menjadikan dia terbahagi kepada beberapa mazhab. Tu yang nak main mazhab tu Rasulullah ni dia adalah tunjang bagi segala hukum. Maka ulama lah yang memecahkan mengikut keadaan semasa. Jadi kita dapatlah rukhsah, iaitu kemudahan demi kemudahan. Di antara kemudahan yang kita perolehi, kalau sakit dalam bulan puasa boleh buka. Dibimbangi ianya dapat memudaratkan tubuh badan kita, boleh buka. Kalau bermusafir, pilihan ke atas kamu, kata Rasulullah. Kita nak musafir. Katalah kita nak pergi buat umrah ke dalam bulan Ramadan. Jadi dalam perjalanan tak mau puasa tak apa dah. Dan bukan dia suruh puasa, dia kata nak buka pun boleh buka dah. Mungkin perjalanan yang susah payah. Walhal kita duduk atas kapal terbang tu. Terus-menerus bukan naik unta, bukan naik kuda. Tapi Islam merukhsahkan, memudahkan. Itu terjadinya daripada pokok pangkalnya berdasarkan kepada apa yang Nabi cakap. Dapat kat ulama' pecah. Menjadilah hukum buat kita. Memudahkan urusan kita dalam beragama. Islam tak pernah menyusahkan. Bahkan Islam itu memudahkan. Baik. Kita nak tengok lagi macam mana kesusahan Nabi SAW di dalam memperjuangkan dakwah Islam. Yakni hadis sambungan hari ini, hadis yang ke-375. Kitab saya muka surat 127. Okey, kita baca dulu . Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Raf bin Aslam Abu Hatim Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Thabit an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yawmin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabid illa syai'un yuwari rabi ita'u bilal. Allah. Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah ditakutkan kerana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiada siapa pun merasa takut. Sesungguhnya aku telah disakiti dalam keadaan tidak ada siapa pun disakiti. Sesungguhnya telah berlalu atasku 30 hari 30 malam dan tiada bagiku dan Bilal apa yang boleh dimakan oleh orang yang lapar kecuali secebis makanan yang boleh diletakkan di bawah ketiak Bilal. Allah, kesiannya dekat Rasulullah . Apa yang dimaksudkan oleh sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis kesusahan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatasi kesusahan hidup orang lain. Kita tak pernah rasa macam mana yang Nabi rasa. Apa yang Nabi beritahu? Ini hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata, dia duduk sembang lah. Anas bin Malik ni bersembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan katanya, dia kata, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, kenapa Anas? Ingat, Anas adalah sahabat kecil Nabi yang sentiasa duduk dengan Nabi. Bahkan mak dia hadiah terus bagi dekat Nabi. Jadi dia tahu semua selok baik, belok, susah payah, bahagia derita Nabi. Dia cukup kenal. Seperti mana menangis Nabi, menangis Anas. Berlaparnya Nabi, berlaparlah Anas. Gembiranya Nabi, gembiralah Anas. Itu betapa akrabnya Anas bin Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata baginda, sesungguhnya aku telah ditakuti. Ditakut ni siapa yang menakut-nakutkan Nabi? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Quraisy
telah menakut-nakutkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok satu contoh di antara satu peristiwa yang mana waktu mula-mula Nabi dapat amanah, satu perintah, dilantik baginda menjadi rasul melalui satu surah yang paling masyhur, surah Al-Alaq. Nabi dapat tu, Nabi kena dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, sebarkan bahawasanya suruhlah mereka itu membaca dengan nama Tuhanmu. Jangan dengan nama Lata, jangan gunakan dengan nama Uzza, tetapi sebutlah dengan nama Tuhanmu, yakni Allah yang tunggal lagi Esa. Nabi ni dia bila dia turun daripada uh, gunung kita panggil apa, Jabal Nur. Dia takut kan, diceritakan dia takut. Dia masuk duduk dalam selimut. Kemudian turun masa satu ayat. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berada dalam selimut. Bangkit. Allah kata bangkit. Tak boleh duduk dalam selimut dah. Bangkitlah. Nabi tengah sakit, demam. Demam dengan sebab terkejut pada suasana kehadiran malaikat untuk dia pada hari itu. Jadi dia bangkit. Allah Ta'ala suruh bangkit apa? Bangkit, sebarkan apa yang hang dapat. Apa yang patut Nabi sebarkan? Mencegah perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh puak-puak musyrikin Quraisy pada ketika ini. Jadi Nabi ni cari tempat yang manakah yang paling baik untuk Nabi jadikan tempat dia nak berdakwah. Baik, tempat yang pertama Nabi nak berdakwah. Nabi pergi di Baitullah. Nabi tengok tang mana Nabi nak boleh bercakap dengan orang. Bila sampai di Baitullah, puak-puak musyrikin ni ramai. Mereka sedang tawaf Baitullah. Tapi tawaf orang yang jahil. Menyembah apa yang ada di atas Baitullah. Sembah apa yang ada di atas Baitullah. Ini berhala-berhala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa. Yang tempat kita duduk sa'i itu dah, antara Safa dan Marwah. Safa adalah permulaan sa'i kita kan. Jadi Nabi duduk di atas bukit Safa. Kenapa Nabi tak duduk di atas Jabal Marwah? Kenapa Nabi duduk di atas bukit Safa? Nabi duduk di atas bukit Safa kerana Safa itu dia lebih tinggi daripada bukit Marwah. Dia tinggi lagi. Dan di atas bukit Marwah itu menjadi satu tempat untuk puak-puak musyrikin Quraisy ni bermesyuarat. Contoh kata kalau nak habang apa, naik di atas bukit bukit Safa ni, panggil orang mai. Jadi Nabi pun menggunakan pentas bukit Safa untuk dijadikan tempat dakwah yang pertama. Ingat tak? Tempat dakwah Nabi yang pertama adalah di atas bukit Safa. Nabi berdiri di atas tu. Nabi berdiri di atas tu, Nabi bagi salam. Nabi panggil semua mai. Pakatlah. Pakat ramai-ramai mai. Dengar dia kata, Muhammad nak kata apa tu. Jom kita pakat pergi dengar. Dia pun suka dekat Nabi ni. Dia pun suka. Orang musyrikin ni memang sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, orang musyrikin ni memang suka kat Nabi. Bahkan sayang sungguh dekat Nabi. Sebab apa? Nabi punya akhlak terbaik. Pemuda yang paling baik sekali. Waktu ni Nabi umur 40 dah. Dia buat apa lepas dia panggil ramai-ramai. Dia kata, wahai sekalian kaum-kaum, dia panggil masa ni kaum Adi, kaum Adi yang terdiri di kalangan kaum Adi ni adalah puak-puak musyrikin Quraisy yang disebut dengan nama Ad. Adi ni di antara pengikut-pengikut daripada Nabi Allah Saleh alaihi salam yang turun temurun dia mai sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil lah, wahai sekalian kaum Adi yang berada di bumi Mekah. Bumi yang penuh barakah ni. Mereka semua duduk berkeliling dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi kaum yang seru oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum Fihir.
kaum Fihr, kaum musyrikin Quraisy juga. Nabi adalah di kalangan Bani Tamim, Bani Hashim. Dan kemudian dia pun pemai. Bila duduk berkeliling, Nabi kata uh, ada satu kumpulan berkuda, dia kata. Ada di balik bukit ni, dia kata. Di balik bukit ni ada satu kumpulan berkuda. Siap dengan kelengkapan perang. Nak masuk mai ke bumi Mekah ni, nak serang kita penduduk kota Mekah. Hampa percaya tak? Nabi tanya, hampa percaya tak? Lepas tu dia kata, kalau hang lah yang bagi tahu dalam bahasa saya lah. Kalau engkau lah yang bagi tahu Muhammad, kami percaya. Sebab engkau ini terkenal dengan sifat jujur. Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah menipu. Jadi kalau Nabi kata di balik bukit tu, ada satu kumpulan yang berkuda main nak serang kota Mekah, kami percaya betul-betul. Sebab Nabi tak pernah menipu. Dan kata Nabi, percaya tak kalau aku kata di balik bukit sofa yang Nabi berdiri ni, akan keluarnya seekor binatang yang boleh bercakap dalam bahasa Arab dengan fasih. Kami percaya. Sampai tahap tu dia pun percaya. Sebab Nabi ini digelar dengan nama Al-Amin. Memang tak pernah menipu. Dan kemudian bila dia tanya dua soalannya demikian, dia kata, mau tak aku nak ceritakan apa? Percaya tak? Dia kata, Tuhan yang ada banyak-banyak yang hampa duk susun ni, bukan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan kita adalah satu. Esa lagi tunggal. Yang ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkanlah mensirikkan dia. Buanglah berhala-berhala kecil ini. Sebaliknya, tegakkan akidah kamu. Sembahlah Allah yang tunggal. Yang berdiri dengan sendirinya. Yang tidak pernah meminta pertolongan yang lain. Yang kaya lagi mengkayakan. Itulah ucapan Nabi. Bukan dia suruh mereka sembahyang ke apa tak. Dia suruh mereka tinggalkan penyembahan berhala. Kata-kata lagu tu yang tadi punya kata kami percaya. Kami percaya, kami percaya tu semua jadi tak percaya. Dan yang paling kuat membangkang baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bapa saudara baginda iaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Dialah yang paling bangkang. Dia kata pasal ni rupanya dia panggil kita semua berkumpul di bukit sofa. Rupa-rupanya dia nak pembohong. Pula dah. Tadi hampa kata dia paling jujur. Ini kali yang kedua pula. Kami percaya hang cakap betul. Mai masuk kali ketiga. Dia kata dia pembohong. Maka itulah berlaku yang Nabi sebut ni. Aku pernah ditakuti. Apa yang mereka takuti Nabi kan kita tengok. Pernah diletakkan di jalan Nabi nak pergi ke Masjidil Haram. Diletakkan duri. Di duri itu diletakkan racun. Agar Nabi terpijak, Nabi akan membawa maut daripada racun yang menikam kaki Nabi. Kemudian di perjalanan Nabi diletakkan najis. Dan dia upah seorang wanita Yahudi untuk simbah Nabi dengan air najis setiap kali Nabi lalu ke depan rumah dia. Kemudian ketika mana Nabi duduk bersolat di sisi Baitullahil Haram, dia letak bangkai usus perut unta diletakkan di atas belakang Nabi, di atas kepala Nabi ketika mana Nabi sedang sujud. Itu yang Nabi kata, aku disakiti, sesungguhnya aku telah ditakuti. Ditakuti oleh orang-orang musyrikin Quraisy ini sebab dia sebab agama aja, bukan apa. Orang lain tak pernah ditakuti macam aku kena. Siapa tak pernah kena macam tu, dia kata. Aku kena sampai kepada tahap tu. Dan Nabi bagi tahu lagi, dia kata, aku telah disakiti. Nabi ini disakiti daripada zahir dan batinnya. Bukan sekadar zahirnya, tetapi batin Nabi juga didera oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Semata-mata kerana nak suruh Nabi tinggalkan dakwah Islamiah. Macam mana deritanya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia disakiti melalui perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy menangkap, dia tangkap orang Islam. Kita tahu syahid yang pertama di dalam dunia Islam adalah Sayyidatina Sumayyah, kan? Nabi sakit, pedih pilu.
melihat keluarga itu dibunuh dengan begitu kejam. Ha? Dah jemuk di tengah panas matahari. Itu yang Nabi kata, orang tak pernah disakiti macam aku disakiti. Kamu tak pernah ditakuti. Macam mana Nabi ditakuti? Dia pernah ancam Nabi nak bunuh Nabi. Dan kata Nabi, aku pernah rumah aku ni 3 bulan, 30 hari, 30 malam tak ada benda nak makan. Sebab apa? Dipulaukan. Jangan jual barang-barang keperluan harian kepada orang-orang Islam. Jangan bagi kepada keluarga Muhammad makan dan minum apa-apa pun. Sampai kepada satu tempoh yang begitu lama Nabi dipulaukan. Dia kata, hamba pernah rasa lagu tu. Nah, lebih kurang macam ni lah. Aku pernah dah rasa, kata Nabi. Nah, sampai 30 hari. 30 hari ni sebulan lah. Sebulan tak ada benda nak masak. Kalau kita jangan sebulan, sehari kalau tak ada benda nak masak, no? Masuk dalam rumah kita, buka gas tak ada. Buka tempat berah-berah tak ada. Minyak tak ada. Apa rasa hati kita, no? Ya Allah, fakirnya, no? Miskinnya aku. Kita pernah rasa, kita tak pernah rasa Nabi dah pernah lalui susah payah, tak ada apa nak makan, nak masak apa pun tak ada. Nah, kenapa? Sebab berlaku pemulauan yang begitu panjang, orang-orang musyrikin Quraisy buat kat Nabi. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah terpaksa menggadai ke semua harta yang dia miliki semata-mata untuk membantu orang-orang Islam yang lain meneruskan kehidupan. Sampai kepada tahap tu lah. Ini yang diberitakan oleh Baginda SAW. Aku dah rasa sangat-sangat perit. Yang mana kalau kita nak tengok Baginda disakiti ni, macam mana? Iaitu ketika mana satu peristiwa yang berlaku di Mekah, waktu Baginda SAW baru kematian isteri. Nah, bila Khadijah dah mati, dia macam tak ada tempat nak mengadu. Kemudian diikuti oleh bapa saudara dia. Lagilah dia tak ada tempat nak mengadu. Bawa diri pergi ke Taif. Orang Taif tak terima, upah budak-budak, suruh baling batu kepada Nabi. Sakit, luka parah Baginda SAW. Itu peristiwa yang sungguh menyayat hati. Duduk merawat luka di sebuah masjid. Ada satu tempat duduk tu. Dia duduk, dia sapu luka dia. Ditemani oleh Sayyidina Zaid. Zaid bin Sabit. Tolong sapu luka parah Baginda. Yang luka di dahinya. Luka di kakinya. Darah penuh masuk dalam kasut Nabi. Punya sakit. Kalau kita ni kena sikit mengalir darah, tak kira kita kata. Sakit sungguh. Baginda luka parah ketika di Taif. Balik main pula ke bumi Mekah. Sampai di Mekah, rupa-rupanya orang musyrikin Quraisy sedang bermesyuarat nak bunuh peri Nabi. Kita bunuhlah dia. Dengan cara ni, dia akan berhenti daripada berdakwah. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan wahyu, suruh Nabi berpindahlah. Berpindahlah, tak usah duduklah. Duduk pun orang nak bunuh. Bukan kata boleh pindah lagu tu. Bukan kata ada kereta nak naik, tak ada apa. Terpaksa bersembunyi di Gua Sur. Berapa lama? 3 hari 3 malam berada di Gua Sur. Ada bekalan makanan, tak ada apa. Mengharapkan apa yang dihantar oleh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar yang ketika itu hamil, naik Jabal Sur. Tinggi Jabal Sur, tinggi dia naik kerabat. Sambil bawa kambing belas. Dia mengandung 7 bulan. Naik piantak. Nak piantak sehari sekali ya boleh hantar makanan kepada Rasulullah dan bapa dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kesian tengok dia duduk panjat bukit tu. Tinggi bukit tu. Kesian tengok dia sebab apa? Susah payah. Kalau kata Lani ya, Lani pun selepas bukit tu dah terhakis tanah dia makin rendah. Lebih kurang dah 5 jam hingga ke 6 jam kalau kita nak naik. Tinggi. Macam mana dia dulu? Dia mengandung, bayangkan dia mengandung 7 bulan. Dia bawa kambing-kambing dia naik di atas tu, ditemani abang dia.
Sedangkan dia bawa roti, dia ikat roti tu di pinggang, tak mau bagi musyrikin Quraisy nampak. Syakwa sangka apa yang dia duk ulang alik. Oh, dia tak pergi ke mana, dia belah kambing. Awaklah dia bagi makan kambing sampai di puncak Jabal Tur. Allah, kan betapa susahnya Islam itu nak didaulatkan di muka bumi ini. Amat payah. Kemudian, apa lagi peristiwa yang Nabi hadapi? Baginda disakiti. Paling teruk Nabi disakiti di dalam peperangan Uhud. Paling teruk Nabi kena. Ha? Yang kita tahu macam mana gigi gaham Nabi ni terkeluar. Keluar tu gigi gaham dia. Ha. Kita ni gigi gaham, kita tahu gigi gaham kan ada 3 akak ataupun 2 akak. No? Dia terbenam masuk di dalam gusi tu. Gigi Nabi yang kuat tu pula no, terkeluar macam mana punya kena no. Allah. Susah tak? Dia kata hampa tak pernah disakiti macam aku disakiti. Hanya semata-mata membawa kalimah tayyibah yakni la ilaha illallah. Ini perumpamaan yang Nabi cuba ceritakan kepada kita. Dia kata sampai aku pernah tak ada apa nak makan kecuali hanya sedikit makanan yang boleh diletak di bawah ketiak Bilal. Apa dia nak cerita? Takkan kot nak Bilal bubuh roti bawah ketiak kot. Ni sebuah benda tu punya sikit, punya kecil makanan tu. Kalau bubuh bawah ketiak Bilal pun tak nampak. Nak abang kecilnya. Bukanlah cerita kata Bilal ambil roti bubuh bawah ketiak dah. Nak cerita kata benda tu makanan yang diperolehi terlalu sedikit. Sehingga kan kalau bubuh bawah ketiak Bilal pun tak nampak hilang. Makanan yang sikit itulah dia nak kongsi bersama-sama. Rasulullah terpaksa berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia pula ada ahli keluarga. Tu dia punya susah. Kita tak pernah rasa sampai taat macam tu punya susah. Bahkan kita hari ni Masya Allah. Makanan melimpah ruah. Sahabat-sahabat sekalian, makanan kita banyak sungguh. Kita tengoklah kita berkemampuan dalam rumah kita ada yang belum kita masak. Kita berkemampuan untuk keluar membeli di kedai. Kan? Kita tak mampu keluar pergi kedai. Kita boleh order dia main hantar sampai depan rumah kita. Tak masak malah. Awak tak ada barang ke? Barang ada penuh. Peti air penuh sampai tak boleh nak simpan apa dah. Tengok kat tempat beku segala ikan, udang, ayam, sotong, daging semua ada. Tapi kita masih memerlukan lagi makanan luar atas kemampuan yang Allah bagi. Tak salah, bukan nak cerita tentang dosa. Tapi nak cerita tentang diri kita hari ini. Berbeza dengan hidupnya baginda bersama dengan sahabat dan para isteri. Susah, tak ada apa nak dimakan. Kecuali sedikit makanan yang kalau kita letak bawah ketiak Bilal, hilang terus makanan tu. Punya sekecil. Nak dikongsi bersama-sama. Dapat seorang banyak mana? Seorang satu cubit. Seorang satu cubit makanan. Dengan besar tapak tangan punya makanan tu, hang cubit sikit, hang cubit sikit. Kita ni kalau orang bagi makan satu cubit dah, Allahu Akbar, nikmat sedap tu tak kira dah. Kita pergi supermarket. Biasanya supermarket ni kalau awal bulan, dia akan promosi. Dia pun goreng lah nugget ke ayam ke kat situ panas-panas. Dia nanti potong kecil-kecil. Bila kita lalu, dia nanti bagi sikit. Kita rasa. Kan? Dia nanti bagi satu lidi tu. Kita cucuk, kita makan. Hak yang kecil tu. Kita rasa, sedapnya. Dia kata belilah. Kita pun beli. Balik mai goreng taklah sesedap yang macam kita makan kemarin. Dengan sebab apa? Banyak. Tapi kalau sikit tu nikmat dia lain. Nikmat dia sedikit tu amat lain. Inilah yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Makan hanya boleh secubit. Kalau ada pun sikit. Seorang secubit makanan. Bahagianya kita hari ini. Bahagia dan mewah. Dengan apa yang diberi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia nak abang apa ni? Dia nak abang apa penderitaan Nabi ni? Kata Nabi SAW, kamu jangan senang-senang mengaku kamu beriman walhal kamu belum diuji. Kita belum diuji. Okay, baik.
Mungkin ujian kita tak sama. Ujian kita ada cuma tak sama. Ujian kita tak seberat ujian yang ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bermohon kepada Allah, ya Allah berilah segala permasalahan yang berat-berat pada aku. Jangan kau bebankan di atas umatku. Sesungguhnya mereka lemah dan tak mampu. Dia minta dia nak tanggung dulu. Nah, dia pernah disakiti. Dia pernah dipulaukan. 3 tahun dipulaukan. Bayangkan, bukan 3 hari, bukan 3 minggu. 3 tahun dipulaukan. Jangan berjual beli dengan mereka. Jangan hantar apa-apa bantuan langsung dekat mereka. Jangan salurkan air kepada mereka. Apa pun tak boleh. Susah. Kalau nak jual-jual lah dengan harga yang mahal. Kalau dia pemain minta pinjam, tinggikan ribanya berkali ganda. Itu yang dilakukan kepada keluarga orang Islam pada ketika mana mula-mula Islam nak bertapak. Dan hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur. Inilah yang dia katakan. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Banyak tempat yang Allah ingatkan kita. Bahawasanya apabila kita diuji, sama ada ujian itu berat ataupun ringan. Yakinlah dengan Allah. Allah sedang mengkifaratkan dosaku. Walaupun selumbak masuk dalam jari. Tangan kita masuk selumbak. Atau tertikam duri. Bersiang ikan, terkena duri ikan ke. Itu adalah kifarat dosa. Jangan marah dekat ikan tu. Amboi korang ajak betul ikan ni. Duri dia punya besar. Sebenarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sedang mengkifaratkan dosaku. Kita goreng ikan, merecik minyak. Panas kan? Kan? Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Allah sedang mengkifaratkan dosa kita yang punya banyak ni. Kita tahu. Walaupun sekecil-kecil ujian. Bersangka baik dengan Allah. Kalut-kalut berjalan, tersepak bendul. Sakitnya kaki tersepak bendul. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dosa sedang dikifaratkan. Walaupun sehalus-halus ujian. Ketahuilah kita mata masuk habuk. Itu ujian. Dan dosa sedang dikifaratkan. Berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tiba-tiba dapat satu perkhabaran yang menduka citakan. Allah sedang mengkifaratkan aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur pada apa keadaan juga yang Allah bagi. Sebab apa? Tak banyak mana yang kita kena. Nabi kena lebih dahsyat. Ayuh sahabat terus bangkit. Ayuh kita terus bangkit. Memperjuangkan keimanan kita yang hanya sedikit. Kita tak banyak mana yang kita buat untuk Islam. Sikit sangat yang kita buat untuk Islam. Kalau kita balik ni sana nanti kita nak cerita apa dekat Allah? Apakah sumbangan kita dalam beragama Islam? Sumbang untuk diri sendiri pun tak banyak mana. Kan? Ada. Tapi tak banyak. Sikit sangat. Apa yang kita nak banggakan di sana nanti? Melainkan kita semua akan mencari baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penderitaan kita sebahagian besar telah pun ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiknya Nabi ni, baik sungguh. Inilah penderitaan baginda nak makan pun tak ada. Sebulan tak ada makan. Apa dia dalam masa sebulan tu Nabi makan apa? Hanya kurma. Kadang dapat sebiji, kadang belah 2. Kadang lebih daripada 2, yang ni 3 biji. Dan segelas susu yang tu saja makan hari-hari. Tapi Nabi pesan. Kalau ada susu dengan kurma, minum susu dulu. Kurma jangan makan lagi. Biar untuk tempoh beberapa, berselang taklah. Jangan campurkan susu dengan kurma. Kerana kedua-duanya bersifat panas. Lalu ni orang jual susu kurma. Sebenarnya tak elok tu. Rasulullah dah pesan dah. Dia, memang dia sunnah. Susu pun sunnah. Kurma pun sunnah. Tapi jangan campur. Bila campur dia jadi panas. Minum susu dulu. Kemudian baru makan kurma.
Atau makan kurma dulu. Kemudian minum susu. Bagi jarak masa sikit. Sejam. Ataupun sekurang-kurangnya setengah jam. 30 minit. Bagi jarak sedikit. Sebab apa? Bila bercampur kedua-duanya itu panas. Ini kata Rasulullah. Kalau kita sakit, susah baik. Nah, kalau kita kena penyakit, kita susah baik. Sebab apa? Kita ni punya campur buat pandai-pandaian. Campur kedua-dua. Ini minuman sunnah, susu kurma. Nabi tak suruh makan macam tu dah. Kita belajar bagi selesai. Belajar bagi habis-habis baru kita faham. Bila belajar tak habis, duk tak faham situlah. Alhamdulillah. Okey, hadis seterusnya. Hadis 376. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Aban bin Yazid Al-Atari qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Masih lagi Anas bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asya'un min khubzin wa lahmin illa ala dha'fin. Qala Abdullah qala ba'duhum wa kasratul aidi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di sisi baginda makanan tengah hari, tidak juga pada makan malam dan roti dan daging, melainkan ketika bertamu. Kata Abdullah, sebahagian mereka berkata, ia adalah banyak tangan ketika menjadi tetamu. Hadis ni, kalau kita baca, kita tak faham. Kalau kita tak ada rujukan. Dia kata macam ni, kata Anas bin Malik ni, dia tak pernah menikmati makanan tengah hari dan juga makanan malam dengan menghimpunkan roti dan daging. Tak pernah ada makan tengah hari, makan roti dengan daging. Malam lagi pun ada roti ada daging. Kalau lah Nabi makan roti dengan daging, kita makan nasi berkuah lah. Nasi berlauk. Kalau dah kata tengah hari dah makan nasi berlauk, malam tak ada apa. Nabi tak pernah terhimpun makan tengah hari, kemudian ada makan malam. Kita ni tak ada makan tengah hari, ni taruh beda malam nanti. Masak ni saat ni petang, kok lapang boleh makan. Nanti sahur. Yang tu esoklah kita buat. Kita banyak makanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada 2 hidangan dalam rumah pun. Hanya ada satu-satu hidangan saja. Makan yang tu, habis yang tu. Malam tadi tak ada apa. Esok cari lain pula. Yang kata fakir baginda ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bahkan dia kata, dia tak pernah menerima hidangan yang berhimpun. Ada roti, ada daging dan ada lain-lainnya. Kecuali ketika mana dia menjadi tetamu, maksud dia kenuri kenara. Kalau orang jemput, adalah roti, adalah daging. Kan cerita Nabi menerima jemputan. Apa jamu dia bagi makan. Ada roti, ada daging. Dalam daging tu ada labu. Nabi kutip labu tu lebih daripada daging. Kalau kita dah suka makan daging, kita kutip daging lebih. Nabi kutip labu tu lebih. Kenapa Nabi kutip labu tu lebih? Sebab Nabi tahu sahabat-sahabat lain yang lapar suka makan daging. Maka tu yang kata beralahnya Nabi tu. Kalau kita kata ibu sayang dekat anak, Nabi lebih sayang dekat kita. Kan mak ni kalau dia sayang kat anak, dia tahu anak dia suka makan, dia pun suka. Tapi dia tak ambil tak apa makan kat hampa. Mak tak mampu suka. Tidak pun dia tak makan. Dia akan simpan untuk orang yang dia sayang. Nabi tu dia punya sayang dekat sahabat. Dia punya sayang dekat umat. Macam tu lah. Kenapa di dalam sup Nabi dia akan kutip labu. Dia tak kutip daging. Adakah dia tak suka daging? Dia suka. Tapi dia sayang kepada sahabat. Tu yang dia kata, kasratul aidi ni banyak tangan. Ramai yang pakat pergi makan dengan dia. Makan secara berjemaah. Kan kita baca Syama'il masa awal itu. Macam mana Nabi makan. Dia dah ramai, dah penuh, dah keliling hidangan tu. Lalu orang lain dia panggil lagi, mai masuk, mai. Tambah lagi. Hak yang ni pun tak berapa nak cukup. Panggil mai. Panggil mai. Tapi pesan. Baca bismillah.
ada barokah dalam makanan kamu. Baru rasa kenyang. Maka makanlah. Nabi bertemankan para sahabat. Ha? Uh, dalam keadaan baginda yang begitu fakir. Tak kedekut. Kita ni berkira-kira. Waktu kita buat benda tu banyak. Nak bagi tak tahu. Tak bagi tak cukup pula. Rasulullah bagi. Kita pun tak bagi. Bila kita tak bagi, tengok-tengok tak habis. Kalau bagi pun tak apa. No? Tak boleh dah maksud. Okey, kemudian kita nampak macam banyak, kita pun bagi. Tengok-tengok kita tak cukup. Pula pergi bagi, tak bagi pun tak apa. No? Dia lah. Itu perangai kita. Kita sebenarnya kita tak bergantung perkatif hati dengan Allah. Masa mula tu kita buat, kita duk buat, sedap ni. Banyak ni kena bagi ke orang ni. Tak apa-apa pergi bagi. Bagilah, hantar ke orang. Tengok-tengok, tak cukup di rumah. Itulah tadi orang kata tak usah bagi, mak nak bagi juga. Dah bagi tak cukup. Bila tak cukup, akhirnya merungut pemberian tak akhirlah kut-kut lah nak dapat pahala nak. Itulah kita. Kalau nak dibandingkan kita ni dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kata langit dan bumi tu jauh lagi kita ni. Jauh lagi, tak tahulah tang mana nak diletakkan kita ni nak. Di sisi Allah, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini penderitaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kemudian dia kata, bila dia dapat jemputan kenduri, bila Nabi menerima jemputan kenduri, Nabi nanti bagi tahu, ni kawan ni nak panggil tak? Kawan ni nak panggil tak? Kawan ni nak panggil tak? Dia akan teringat kat kawan-kawan dia. Macam kita tu, kita kan berkawan. Bila orang panggil makan kenduri ni, panggil tak kawan tu? Panggil tak kawan ni? Kalau dia kata, tolong panggil tak, rasa seronok. Sebab tolong panggil kawan kita kan. Sebab saat lagi kita nak pergi makan kenduri dengan dia. Kita rasa seronok kan. Berkawan-kawan. Nabi memang macam tu. Sebab apa? Sebab dia lapar, dia tahu bukan dia seorang yang lapar. Tapi ada sahabat-sahabat ramai lagi yang lapar. Kemudian dia kata, jemputlah mereka. Bila pergi tu yang kata ramai. Dia makan, Nabi akan berkongsi sedikit makanan. Dengan ramai para sahabat. Dah banyak hidangan pun, dia akan berkongsi. Habislah. Habislah. Kita hari ni tu, hidangan Allahu Akbar. Hidangan kita subhanallah. Kalau kita kena tengok kenduri kenara kita tu, macam-macam makanan. Saya dijemput berbuka puasa di Hotel Seri Malaysia. Saja share pengalaman. Rasa sedih sangat. Makanan subhanallah. Dia punya gerai ayak saja ada 12 gerai. Gerai ayak saja. Ada 12 gerai. Dia ada ikan kacang, dia ada ikan, dia ada ayak segala macam. Teringat dekat Rasulullah. Tak ada apa baginda makan. Tak ada apa baginda minum. Kemudian nasi dia ni daripada nasi putih, kemudian nasi minyak, kemudian nasi biryani, kemudian nasi bukhari dan yang sama-sama waktu dengannya. Kalau hang tak makan daging, ada kambing. Tak makan kambing, ada lembu. Tak makan lembu, ada kerbau. Ada segala gala. Nak makan semua ada. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan seronok, tapi takut. Takut apalah Allah Ta'ala duk tunjuk ni. Takut sebab macam saya ni, jaranglah jumpa suasana yang macam tu. Bila dia jumpa, dia rasa takut. Bila nikmat Allah terlalu banyak bersimbah keluar mai, kita bimbang dia akan tarik habis. Akhirnya, manusia yang tamak akan ambil semua makan. Perut kita ni sebenarnya, dia masuk air segelas tu. Habis dah tu. Dia jam dah. Dia kenyang. Barokah pada Ramadan. Hak yang belen tu. Lepas pula pekerja hotel, dia kata kami bukan boleh buat balik. Kena buang. Allah. Sedihnya tengok. Sedih dan takut. Macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa nak makan. Mewahnya kita hari ni syukur sangat-sangat. Ya Allah. Allah.
Kita baca satu lagi hadis nah, boleh nah? Satu lagi hadis. Haddatsana Abd Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي هديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه قلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع وهو أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Serta Abdul Rahman bin Auf menangis. Tangisan Abdul Rahman bin Auf. Pasal apalah Abdul Rahman bin Auf menangis? Naufal ibnu Iyas al-Huzali radhiyallahu anhu menyatakan Abdul Rahman ibnu Auf adalah kawan kami. Sebaik-baik kawan. Satu hari kami datang kepadanya. Apabila kami masuk rumahnya, dia masuk dan mandi. Kemudian beliau keluar membawa satu hidangan berisi roti dan daging. Apabila hidangan diletakkan, Abdul Rahman pun terus menangis. Aku pun bertanya, wahai Abu Muhammad. Siapa panggil kat dia Abu Muhammad? Anak dia nama Muhammad. Anak Abdul Rahman bin Auf nama Muhammad. Jadi orang Arab dia akan memanggil kunyah ataupun laqab sempena nama anak tu. Wahai bapa Muhammad. Kenapa engkau menangis? Lantas beliau menjawab, Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang baginda dan keluarganya. Dari roti gandum. Aku melihat kita dilewatkan. Ini kita yang mati lambat ni. Tidak bererti kita ni lebih baik. Apa yang dilihatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Yang mana cerita Naufal bin Iyas ni. Kami ni berkawan baik dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni memang baik. Dia suka memberi. Kan dia paling kaya. Kemarin saya cerita tentang dia bagi mas kahwin kepada Sa'ad bin Mu'az. Yang mana dia ni tak boleh ada benda. Dia kira nak bagi ke orang. Kalau kata orang main rumah dia tu, dia carilah apa juga. Jadi sahabat-sahabat yang datang bertamu ke rumah dia ni. Mai masa tu dia nak mandi, dia kata pun duduk sat lah. Dia nak masuk pergi mandi dulu. Dia bagi tahu kepada isteri dia, dia kata ada sekian kawan dia nak main ni. Isteri dia ni buatlah jamuan sikit untuk tetamu datang. Lepas habis dia mandi, dia keluar main. Dia bawa satu hidangan, ada roti, ada daging. Okey, tak diceritakan dia buat kari daging ke, dia buat kurma daging ke, dia buat sup daging ke, dia tak cerita. Tapi daging tu nak cicah lah. Nak cicah. Cicah dengan roti tu lah. Lepas tu bila dia letak di depan Naufal ibn Iyas ni. Naufal ibn Iyas ni adalah di antara sahabat kecil baginda SAW. Macam kita lah bila ada pergi rumah orang ni. Roti kering cicah yak kopi pun sedap. Sedap tak kira dah. Hak yang di rumah perat mau. Tapi kalau pergi rumah orang ni, sedap selalu. Hang bagilah. Apa pun aku suka. Rasa macam kopi dia pun sedap. Dia bagi minum kopi ya kot. Pun sedap. Benda orang ni memang. Kan. Kita kan suka benda orang. Jadi. Naufal bin Iyas ni nak makan lah. Nak makan. Tengok-tengok Abdul Rahman tak makan. Menangis. Menangis Abdul Rahman bin Auf. Dia pun ya kalau tetamu kalau nak makan. Tengok-tengok tuan rumah menangis. Boleh kan nak makan? Lah pasal apa pula pun menangis. Tanya. Dia pun tanya. Kenapa engkau menangis ya Abu Muhammad? Kenapa kamu menangis?
Tangisan dia menjadi-jadi tu. Dia kata, aku teringat dekat Rasulullah. Tangisan aku ini kerana teringat pada Rasulullah. Kerana sepanjang hayat Nabi SAW, sehinggalah Nabi wafat, tak pernah dia makan kenyang daripada roti gandum. Dia tak pernah. Dia dan keluarga dia tak pernah makan kenyang daripada roti gandum. Allah. Kesiannya. Nabi makan daripada roti barli kan. Barli ni di antara gandum yang paling murah. Adalah barli. Yang mana roti gandum ni yang paling mahal. Nabi tak pernah makan sepanjang hayat Nabi. Daripada aku kenal sampai baginda wafat. Kalau kata daripada gandum yang ditampi lah, yang diproses, biasanya Nabi akan ambil yang kualiti paling rendah sekali untuk dimakan, dijamah bersama dengan ahli keluarga dia. Dia sampai pernah tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata, kalau sudi makanlah bersama aku dengan hidangan aku yang tak seberapa ni. Abdul Rahman bin Auf ni bila duduk dengan Nabi tengok Nabi makan ni, dia akan berkongsi roti yang kata roti Bali Nabi ni hanya sebesar tapak tangan ni saja. Tapi dia duduk rapat dengan Nabi, share seorang setengah dengan Nabi. Besar manalah besar tapak tangan tu. Sedangkan fizikal dia pun fizikal orang Arab ni besar. Memanglah mengharap sangat-sangat kalau boleh nak makan sampai kenyang kan. Kita beli roti canai kita pun satu lah. Mari kita share seorang sekat. Lah. Belilah order lain kan. Saya kata, beli seorang satu. Tak share pula, mana boleh aku pun tak kenyang. Dia duduk sama rapat nak makan roti Bali. Rasulullah kata kepada Abdul Rahman bin Auf, Bali ni bagus. Yang tu je yang ada dekat Nabi. Itu je yang ada dekat dia. Bali ni bagus. Baik untuk perut. Mencernakan makanan. Berak senang. Kencing senang. Jadi, bila sahabat-sahabat makan walaupun tak berapa sedap, makanlah ubat. Biasanya ubat sedap tak? Ubat sedap. Ubat tak sedap. Hal yang sedap tu bukan dia ubat. Hal yang tak sedap tu racun. Kita kan nak yang sedap-sedap. Yang berlemak-lemak. Kan? Yang manis-manis. Yang pekat-pekat. Nabi dia makan roti Bali saja. Bukan Bali ni kurang rasa dah. Kurang rasa lemak dia dah. Allahu Akbar. Bila dia kata kepada sahabat, sedap tak? Sahabat kata, bolehlah nak makan. Nabi makan sambil Nabi puji makanan tu. Nabi kata, bagus makan Bali ni. Nabi puji Bali tu. Maka bila sahabat dengar pujian Nabi tu, benda tu jadi sedap. Benda tu jadi sedap. Itulah tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Hingga menyebabkan Abdul Rahman bin Auf ni menangis terkenangkan kehidupan Nabi yang susah payah. Satu ketika dulu, pernah tak ada makan. Dan bila ada makan pun makan tak terang mana. Tak banyak mana. Kita melimpah ruah dengan makanan. Kenang-kenanglah kepada baginda saat kita menghadap dengan makanan yang begitu banyak. Ingatlah pada baginda. Berselawatlah kepada Nabi SAW yang pernah berlapar kerana kita, yang pernah menangis kerana kita, yang pernah terluka kerana kita. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah panjang umur, minggu depan kita akan masuk bab mengenai umur Rasulullah SAW. Kita hampir kepada penghujung hadis dia nak cerita penghujung umur Rasulullah. Rasulullah sakit. Lepas Rasulullah sakit, Rasulullah wafat. Sayangnya rasa nak tinggal hadis ni seolah-olah kita rasa Rasulullah nak tinggal kita. Syama'il hampir sampai ke penghujungnya. Syama'il hampir menceritakan tentang usia wafat Nabi. Syama'il hampir menceritakan tentang sakit demam Nabi. Dan Syama'il akan menceritakan tentang saat Nabi nak menghadap dengan kekasihnya ilahi. Wallahu a'lam.
Ada soalan nak tanya? Ada Ustazah. Ya, Kak Ila, silakan Kak Ila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau kita masak, kita rasa ngujung lidah tu boleh tak Ustazah? Okey, 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 okey. Ni kata istimewanya tukang masak dah. Orang tak boleh rasa, dia boleh rasa. Dalam Islam mengharuskan bila kita berpuasa, kita masak untuk nak bagi cukup rasa manisnya ke, masinnya ke, lemak dan sebagainya. Diharuskan kita letak di atas lidah kita. Diharuskan. Nah, kemudian kita ludah. Jangan telan. Nah. Letak. Kalau nak letak atas lidah ni, letaklah 5 hari pun tak batal selagi tak telan. Nah? Kalau telan baru batal. Jadi, boleh tak? Boleh. Nah, diharuskan. Ha? Tapi jangan kerak-kerak. Tadi dah rasa. Tak kira rasa pula. Tak kira rasa pula. Kena Itu sekali je. segala. Ha? Kena rasa Okey. sekali. Okey, sekali untuk nak sahkan rasa dia. Kali kedua, untuk nak sempurnakan dia. Oh. Kali ketiga, yang kita tahu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Ni Kak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya, silakan. Dalam hadis cerita Nabi kan, memanglah biarlah kesabaran Nabi tu ada dalam diri kita umat-umat dia ya Ustazah. Yang kedua Ustazah, macam kita solat tarawih kan. Tapi Kak Ana ni banyak buat dekat rumah. Pahala dia macam mana Ustazah? Ada pun sama dengan orang tu solat di masjid. Itu aja Ustazah. Okey, okey, baik-baik. Terima kasih Kak Ana. Pertama ni kita mintalah amin ya. Mudah-mudahan kita mendapat kesabaran walaupun tak banyak seperti sahabatnya Nabi. Sikit pun jadilah. Dan yang kedua berkenaan dengan solat tarawih orang perempuan. Sebenarnya tempat yang terbaik untuk orang perempuan sembahyang adalah di rumah. Itu hadis Rasulullah kata. Tempat yang terbaik di rumah. Kalau di rumah tu tak mana dalam bilik dia. Yang paling terbaik untuk orang perempuan sembahyang ni. Tetapi jikalau dia mendapat keizinan daripada suami dan selagi tidak menimbulkan fitnah. Maksud dia tak pakai pakaian yang menjolok mata. Dia jaga pandangan dia daripada memandang lelaki yang bukan mahram dia. Dia menjaga penampilan diri dia, aurat dia. Itu yang kata tak menimbulkan fitnah ni. Maka bolehlah dia ke masjid ataupun ke musola ataupun pergi buat berjemaah. Baik. Pahala mana yang terbaik? Ini ada dua khilaf. Okey. Saya nak jawab kedua-duanya. Pertama, ada khilaf yang pertama mengatakan yang paling terbaik bila dia sembahyang di rumah. Pahala dia bukan sekadar 27 kali ganda. Bahkan berpuluh-puluh lagi kali ganda. Pada pendapat yang kedua, adalah sunat seorang suami bawa isteri dia pergi berjemaah. Dengan syarat dia cukup sempurna pada pakaian dia, mata dia, pergaulan dia dan percakapan dia. Jadi dia sunat bawa pergi. Ini terpulang pada kita. Kita tahu kedudukan kita macam mana. Waktu kita nak pergi tu apa yang kita pakai. Kita semok minyak wangi banyak-banyak ke. Nak bagi orang hidup kita wangi. Bebek tak sapi. Duduk di rumah lagi bagus. Sembayang di rumah. Pahala lagi banyak. Ataupun kita nak pergi, kita nak tiup. Tahun ni aku ada telekong baru. Bunga naik sampai ke ujung kepala. Bebek jangan pergi. Duduk di rumah. Tak apa. Itu yang terlebih afdal. Ataupun kita mungkin ada isu, ada gosip yang kita nak pergi sembang. Saya kata, lebih baik kita jangan pergi. Ataupun mungkin kita ada berkenan dengan salah seorang jemaah lelaki. Saya kata, jangan pergi. Tapi kalau tak ada apa, eloklah pergi. Boleh pergi. Boleh pergi. Tapi yang mana yang terbaik? Yang mana yang terbaik? Di rumah lagi baik.
Di rumah Terima lagi kasih. baik. Terima kasih Ustazah, faham. Terima kasih. Okay. Okay, kalau tanya saya sembahyang tarawih di mana? Saya sembahyang di surau. Nah, saya pergi berjemaah. Nah, kadang-kadang saya duduk di rumah. Ikut keadaan, ikut hati saya kadang-kadang saya rasa macam ini makan kenyang kot dah. Taklah tak pi. Sembahyang di rumah. Buat lagu yang termampu. Kita tak, ke setengah orang dia tak tahu nak berselawat. Tak payah selawat. Nah, selawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selang-selikan dengan selawat. Bang 10 kali bangkit. Kemudian satu lagi mai rakaat seterusnya berselawat. Bang 10 kali bangkit. Nah, katalah dia tak tahu nak subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Kan katalah dia tak tahu. Dia tahu. Orang muslimah ni pandai-pandai mereka ni. Nah. Allah boleh tu. Nah. Wallahu'alam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak dulu. Iya kan? Siapa dia ni? Nampak mata je ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya silakan. Ni Kak Jamila nak tanya. Kalau Ya. Ustazah, kita nak pergi market boleh tak? Market, pergi kedai, beli barang. Ataupun kadang-kadang ada orang bagi barang, nak turun kat bawah. Macam mana boleh tak Ustazah? Okey. Kak Jamila dalam edah dah. Alhamdulillah. Sahabat yang menjaga dirinya daripada fitnah. Kerana Allah. Orang dalam edah wafat ni dalam pahala. Selagi dia jaga pantang larang. Okey, persoalannya Kak Jamila tanya, boleh tak nak pergi kedai, pergi market? Boleh tak nak? Kak boleh pergi kedai, beli barang keperluan untuk makan. Boleh pergi market, boleh pergi supermarket. Cuma shopping baju raya ya tak boleh. Kemudian orang nak bayar bagi barang dekat kita. Kita mungkin order barang. Kita boleh turun ambil kat bawah. Kita boleh keluar rumah ambil barang. Tapi ketika mana kita keluar pergi kedai, pergi beli barang dan berjumpa dengan orang, pastikan pakaian kita yang penting tutup aurat, itu yang penting. Kemudian warnanya tidak menjolok mata. Tapi lah ni kita pakai mask kan kita pun tak gaduh lah nak make up teruk-teruk kan, tak ada apa yang kita nak pakai. Jadi alhamdulillah boleh dibenarkan, diizinkan untuk kita keluar. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nak tanya Ustazah, pukul 7 kita boleh mandi lagi tak? Pukul 7 pagi. Tak, 7 petang. Oh, bulan puasa Ya. Okey, bulan puasa boleh tak nak mandi? Dia Pukul ni 7 makruh petang dah. lah. Makruh dah. Makruh dah. Sebab apa? Dimakruhkan kita berkumur-kumur pada waktu tu, makruh dah. Kalau waktu paling elok nak mandi, mandilah dalam pukul 5 tu atau pukul 4 sebelum asar tu. Kalau tidak, tunggu lepas maghrib. Tunggu lepas maghrib baru mandi. Kalau dah pukul 7 boleh mandi tapi makruh. Makruh ni perbuatan yang dibenci. Dia taklah batal dah. Cuma makruh. Kalau boleh elakkan mandi pada waktu. Tak elok sebenarnya, tak baik. Kalau bulan Ramadan ni, syaitan ni bila dekat-dekat nak buka puasa, dia ni semua tak ada tempat dah. Nak lari. Melainkan masuk dalam rumah dia apa beli ayam. Tengok dia ada geng aku masuk. Sebab tu dimakruhkan. Okey Kak Teh. Sebab apa pukul 7 kita baru habis masak apa semua kan? Ya, betul. Faham. Saya pun lagu tu lah berlemuh pun pukul 7 tu Kadang-kadang hangat. Tapi alhamdulillah lebih. Allah lagi sejuk 2-3 hari ni Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Janita. Ustazah saya nak tanya soalan Ustazah. Kalau bukanlah soalan, nak tanya pandangan Ustazah lah. Kalau kita tengok akhir-akhir ni lah, dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, kebanyakan masjid atau surah di Khariah kita ni dia menganjurkan iftar, buka puasa, dan ada juga yang buat bersahur lah.
Qiyamulai, sekali orang bersahur disediakan makanan untuk semua jemaah lah yang hadir kan. Dan malahan mereka pun mengalu-ngalukan para jemaah, para ahli hariah ataupun jemaah untuk mai lah mengimarahkan sebab mereka menyediakan semualah juadah semualah kan. Jadi saya nak tanya pendapat Tazah lah, kalau kata di hariah kita ni ada, mereka dah bagi tahu macam tu dah umum dah, mereka suruh kita mai, tapi kita tak support lah, kita tak pi, tak menyahut lah. Contohlah kalau mungkin kaum perempuan ni mungkin ada banyak masalah halangan kan, kalau kata bagi kaum lelaki kan, macam mana hukum dia kalau kata pihak hariah kita dah seru kita lah kan, suruh kita pergi tapi kita tak support dia pula, tak memenuhi apa ni, tak mengibarahkan masjid lah dalam bulan Ramadan ni. Contoh macam iftar dengan sahur pun kan, saya mulai sekali. Itu soalan saya. Okey, soalan sebenarnya nak tanya apa hukum mereka tak menghadirkan diri atas jemputan iftar tu lah. Itu kan soalan dia, Janika? Ya, Ustazah, lebih kurang macam tu lah sebab Okey. ada pihak masjid dia bagi tahu lah kira mereka dah sediakan semua juadah, tapi banyak pembaziran lah sebab mereka dah bajet dah kan untuk ramai makan, mereka dah sediakan semua tapi tak dapat sambutan. Macam mana kita jadi macam mana? Macam tu lah kita. Hukum dia lah. Okey, baik-baik. Terima kasih pada soalan ni. Okey, kita pandang pada sudut yang pertama. Sudut yang pertama, pembaziran tu memang haram. Haram atas nama pembaziran. Sudut yang kedua, jemputan. Dijemput. Jemput ini secara umum. Bila jemputan secara umum ni, maka kita boleh memilih untuk hadir dan tidak hadir. Ada orang nak pi, ada orang yang tak mau pi. Ada orang yang segan nak pi. Keadaan sedemikian, adakah berdosa bagi orang yang dijemput tapi tak mai? Tak berdosa, bukan dengan sebab dijemput secara umum. Maka tidak berdosa. Kalau nak tanya tentang hukum lah, tak berdosa. Kecuali kalau dijemput seorang pi lah kan. Jadi maka bila tidak ada paksaan, orang itu, orang yang tak mau hadir lah, lebih memilih untuk berbuka bersama ahli keluarga di rumah. Bagi orang yang nak hadir, alhamdulillah, dia menyahut seruan. Dapatlah sama-sama makan secara berjemaah. Itu di antara sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tahu berjemaah dengan ahli keluarga juga adalah sunnah. Kan kedua-duanya itu baik. Tetapi apabila kita ditawarkan untuk makan secara percuma, beramai-ramai, jadi kita pasal apa kita nak pilih benda yang kita nak kena pergi beli? Tak payah kita sediakan. Benda orang dah sediakan. Kita cuma pergi duduk, makan saja. Apa yang kita tak mahu. Orang taja sampai berbuka, kemudian solat berjemaah, solat tarawih, bersahur dengan siap, dengan ada lengkap qiyamul lail. Apa lagi yang kita tak mahu. Orang nak ajak kita mengimarah masjid sebenarnya. Kalau bagi si lelaki, apabila dijemput untuk mengimarah masjid, maka hadirlah beramai-ramai. Macam mana Rasulullah pernah kata, orang yang dekat-dekat dengan masjid ni, kalau dia tak pergi patut pergi makan rumah dia. Cucuh rumah dia lagi menyala. Tambahan pula masjid itu menyediakan juadah. Apa yang bukan nak kena bayar pun. Percuma diberi. Itu pun masih ada yang tak mau hadir. Ini perbuatan ini kalau ditanyakan tentang hukum, tak berdosa kalau dia tak pergi. Pembaziran di masjid tetap haram. Jadi ini kena tengok dari segi pengurusan lah. Pengurusan. Dah kalau kita tengok hari ni orang tak apa ramai, esok jangan buat banyak-banyak dah. Kalau esok dia ramai, suruh dia persiap seorang sikit tu. Tentang hukum yang orang tak mahu pergi sembahyang jemaah ni, kita dah baca dah tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Bila dia tak mahu pergi sembahyang berjemaah ini, adalah dia di antara orang yang munafik. Orang munafik dia tak mahu pergi berjemaah. Dia sembahyang tapi dia sembahyang di rumah saja. Dia takut nak tengok jemaah ramai-ramai tu. Adalah di kalangan orang yang munafik. Itu saja saya boleh bagi jawapan. Saya tak boleh nak katakan haram, berdosa. Tak boleh. Yang saya boleh beritahu, membazir itu haram. Apabila dijemput secara umum, taklah wajib pi. Macam kita dijemput kenduri kenara tu. Taklah wajib pi. Tetapi kena tahu apabila kita tak menghadir berjemaah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Wallahualam. Okay, baik. Janita.
Okay, lagi satu sebab ada 2-3 pandangan jugalah yang kata orang kata apa dia pun tanya lah kan. Setengah mungkin orang tak tahu lah tuan kan. Setengah orang kata siapa yang pergi berbuka iftar ni kebanyakan orang yang susah, orang fakir. Jadi pandangan setengah jemaah yang tak bisa mai jemaah tu, jadi depa macam rasa macam apa ni berbuka puasa ataupun apa ni bersahur kat masjid ni satu orang kata apa satu perbuatan yang baru lah. Jadi depa kata macam orang susah-susah sajalah yang pergi kan. Macam mana kita nak ubah apa ni Pemikiran mereka tu. keadaan mereka macam tu. Kira macam mana keadaan law ni kalau kata kita nak ubah lah kan. Kita nak sahut kan macam mana tu. Nak macam Sebenarnya susah kita nak ubah pemikiran manusia. Kena tengok melalui tulisan ini kita kena bagi saja para penulis dah. Orang-orang yang berdakwah, termasuklah pentas-pentas para asatizah, boleh mewar-warkan bahawasanya masjid dan surau yang mengadakan iftar itu bukanlah semata-mata untuk orang yang susah. Orang susah tak pergi pun. Tak banyak mana yang susah tu pergi. Mereka lebih suka makan di rumah. Jadi ni tujuan utama adalah untuk mengimarahkan. Nak kena ubah balik pemikiran. Dan macam mana nak ubah pemikiran mereka tu. Yang ni saya kata, ini satu tugas yang terpaksa kita bekerja keras untuk nak brainwash dia balik. Masjid bukan menyediakan makanan untuk orang fakir miskin. Sebab kita tahu, kalau hak dapat percuma ni orang miskin, orang susah je. Bila orang kaya, dia kaya tapi dia percaya makan free je. Ada yang istilah tu biasalah mulut orang. Janita apa yang penting dari segi mungkin penulisan, Janita pandai menulis. Tulis melalui blog-blog atau masuk dalam Facebook, ajak ramai-ramai. Ada yang kita kena fikir juga, keadaan semasa orang tak semua yang senang nak pergi berbuka secara ramai-ramai di masjid atau di surau. Kadang-kadang dia ada kekangan. Dia ada ahli keluarga yang setengah mau pergi, setengah tak mau pergi. Jadi dia ambil pendekatan, tak payah pergi lah semua. Kadang-kadang ada anak kecil, susah payah nak pergi. Kita kena fikir keadaan semasa orang. Tak semua senang macam kita. Dan tak semua susah. Kan? Jadi kita kena faham keadaan semasa. Sebab tu Islam tu saya kata indah lagi mudah. Dia meletakkan hukum berdasarkan keadaan. Sebab tu sembahyang tu ada berdiri, ada duduk, ada tidur, ada baring. Ada dengan gerakan mata, ada dengan gerakan hati. Memandang pada keadaan. Sebab tu kita tak boleh mudah meletakkan hukum daripada akal. Itu dinamakan hukum akli. Kita kena gunakan hukum nakli. Banyak pencerahan untuk kita perbincangkan. Benda macam ni Janita. Mohon maaf atas kekurangan saya. semua betul apa saya kata semua betul lah. Cuma kita kan yang ramai masyarakat yang tak tahu orang kata kelebihan, yang kemudahan, yang mana yang disediakan. Betul-betul. Mungkin tak, memanglah macam tu saya kata tu ada yang faktor kita kena tahu masing-masing punya faktor kan. Ya betul. Tak tahu juga kan. Mudahan banyak untuk yang anak-anak kecil semua. Jadi mudah untuk muslimat kan. Ya betul. Tuan Zahna, soalan saya panjang. Tak apa. Okey, terima kasih. Habis Okey, habis jemput esok. Apa yang nak makan kanji, boleh mai ambil kat rumah saya. Seawal jam 4 petang saya dah agihkan. Sila hadirlah. Jemput-jemputlah. Sudi-sudikan diri. Janita. Kak Ana yang duduk balik pulau. Hantarlah wakil-wakil mai ambil. Kak Rosma. Dia rajin mai lah. InsyaAllah. Kalau kata Kak Fatin, dia naik motor sian. Bawa sampai 40 bungkus. Melilau dah. Tapi dia rajin nak memberi. Dia memang paling rajin. Hantar dari rumah ke rumah. Cari rumah orang tak jumpa. Allah lah yang balas kebaikan untuk dia. Baik, wallahu'alam. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu. Wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Wa an walidina.
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا في رمضان يا الله. بارك الله لنا في رمضان يا الله. بارك الله لنا في رمضان يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Minta maaf semua dah. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu